KPM. Wow, banyaknya ikan. Cantik pula tu. Tapi kan, mana satu jantan, mana satu betina? Susah juga nak bezakan ni. Assalamualaikum. Buat apa tu, Ria? Waalaikumsalam, cikgu. Ya. Nia, tengok cikgu ada banyak ikan cantik pula tu. Tapi kan cikgu, Ria tak tahu nak bezakan yang mana satu jantan, yang mana satu betina, cikgu. Okey. Kalau Ria nak tahu jantan betina, ini macam kata orang lah. Sekelas ikan di air, ku kenal jantan betinanya. Oh, begitu. Kalau dah tahu jantan betina, nak kena buat apa? Dah tentu nak buat pembiakan dia kan. Untuk tambahkan lagi kita punya ilmu. Betul, cikgu. Kalau gitu, kalau nak tahu lebih lanjut, jom kita masuk kelas. Jom. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Kita doakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat pesan Ria selalu, jaga diri, jaga kesihatan. Okey, hari ini kita nak teruskan dengan slot menengah atas bagi mata pelajaran aquaculture dan haiwan rekreasi. Dengan itu Ria ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Zulhar Nizam. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Ria, apa khabar? Baik, Cikgu. Alhamdulillah. Kita juga ingin memperkenalkan Cikgu Jurubahasa Isyarat kita, ada Nurziana Youth daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Ibrahim Yaakob, Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Sihat? Alhamdulillah. Baiklah Cikgu, hari ini kita nak teruskan dengan aquaculture dan haiwan rekreasi. Kita nak mulakan dengan membiak ikan hiasan jenis beranak. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Ria. Baik, apa khabar murid-murid cikgu di rumah? Okey, harap semua-semuanya jaga kesihatan ya. Baik, hari ini cikgu akan ajarkan tentang aquaculture dan haiwan rekreasi. Macam manakah dengan aquaculture dan haiwan rekreasi ini boleh menjana pendapatan kita? Okey, sebelum kita pergi jauh, cikgu nak membawa semua murid mengimbas kembali mata pelajaran yang telah kita pelajari dahulu. Okey, ingat modul 5 KSSM, kita ada dua blok pembelajaran iaitu ikan hiasan jenis bertelur dan juga ikan hiasan jenis beranak. Hari ini, cikgu nak bawa semua murid-murid belajar mengenai ikan hiasan jenis beranak. Okey, baik. Yang pertama, cikgu nak ceritakan tentang ciri-ciri ikan hiasan jenis beranak. Iaitu, dan juga yang kedua, bagaimana kita nak memilih ikan hiasan jenis beranak untuk dibiakkan. Okey. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Maka kita kenal dulu ikan-ikan ini. Baik. Okey, Cikgu. Okey, baik. Ikan hiasan jenis beranak mengikut KSSM baru kita ialah ada 4 spesies sajalah. Ada 4 spesies. Ya? Ada 4 spesies ikan hiasan jenis beranak. Yang pertama adalah ikan swordtail. Macam mana rupa ikan swordtail? Inilah rupa ikan swordtail. Okey, yang kedua adalah ikan platy. Bagaimana dengan rupa ikan platy pula? Okey, ini adalah ikan platy. Dan yang ketiga adalah ikan guppy. Rupa ikan guppy adalah seperti ini. Okey. Dan yang last sekali adalah ikan molly. Ikan molly adalah rupanya adalah seperti ini. Baik. Keempat-empat spesies ikan ini sebenarnya banyak variety yang terdapat di dalam Malaysia. Banyak variety. Contoh yang cikgu tunjuk gambar ini adalah green swordtail lah. Okey. Super juga ikan gapi, ada juga ikan-ikan lain lah. Okey. Baik. Jadi cikgu nak nak terangkan mengenai ciri-ciri induk ikan hiasan jenis beranak yang boleh kita biakkan. Okey. Ciri yang pertama ialah sihat. Sihat dia sihat. Jadi bagaimana yang dikatakan sihat? Sihat ni di mana induk ikan itu kita boleh lihat dia dari segi pergerakan dia. Dari segi pergerakan dia di dalam akuarium. Sama ada laju ataupun tidak laju. Okey. Jadi kalau sekiranya kita dapati ikan itu hanya bergerak statik,
Yang ni tak berapa sesuai untuk jadikan induk. Apatah lagi sekiranya ikan itu ada tompok-tompok putih pada anggota badan. Jadi sebelum pilih ikan tersebut untuk jadikan induk, okey, pastikan tiada tompok-tompok putih pada bahagian badan. Ataupun ikan yang berenang bergesel pada dasar ataupun dinding akuarium. Yang ini juga tidak sesuai untuk dijadikan induk. Itu menunjukkan ikan tersebut sakit. Okey, jelas? Okey, baik. Yang kedua adalah tidak cacat. Kita jangan pilih induk yang cacat. Yang patah pinggangnya. Yang ini jangan pilih. Jadi bentuk badan adalah normal. Yang ketiga, warna cantik dan menarik. Maknanya warna dia kita lihat kita rasa seronok. Yang ini adalah sesuai untuk kita jadikan dia adalah induk. Sebab apa? Kalau warna yang tidak menarik, orang tak berminat untuk membelinya. Okey. Yang keempat, matang. Matang adalah mencapai tahap kematangan mengikut spesies ikan. Ini bergantung kepada spesies ikan yang kita hendak lakukanlah. Sama ada ikan itu contohnya ikan gupi. Macam mana kita nak tahu dia matang? Nak tahu dia matang adalah apabila warnanya telah pun berubah daripada warna sudah pun naiklah. Contohnya daripada anak yang kecil dia sudah menyerupai warna ikan dewasa. Ini menunjukkan ikan tersebut telah pun matang. Okey. Baik, yang seterusnya adalah berupaya beranaklah. Okey, di mana boleh menghasilkan anak yang berkualiti dalam jumlah yang banyak. Kenapa agak-agaknya? Sebab apa? Kita sebagai seorang penternak, kita perlu menghasilkan anak benih yang berkualiti. Tetapi dalam jumlah yang banyak. Supaya kita melibatkan masa dan juga tenaga kita. Sekiranya ikan tersebut kita hanya sedikit, jadi kita telah membuang masa terlama untuk menghasilkan sesuatu benda lah. Jadi ini sangat penting dan sangat dititik beratkan untuk semua penternak. Kalau semua penternak boleh pilih yang begini, bermakna penternak tersebut adalah antara yang terbaik. Penternak juga boleh melihat keupayaan beranak ini melalui dia bertanya kepada penjual berapa banyak boleh hasil dan melalui rekod-rekod yang ditulis oleh para penjual. Okey, setakat ni Ria boleh faham setakat ni? Faham, cikgu. Ni ada 5 Okey, dan yang terakhir. Yang terakhir adalah baka yang cepat membesar. Baik, baka yang cepat membesar ini di mana kita perlukan tempoh masa yang singkat. Yang singkat supaya ikan ni tidak terlalu kita pelihara. Ini juga akan merugikan kita sekiranya kita beri ikan tu makan tapi ikan tu lambat nak membesar. Ini jadi satu masalah kepada kita dan sebagai kita kalau menjadi pembekal ikan, peternak-peternak akan menunggu kita lah. Okey. Ada soalan yang Ria nak tanya? Oh, tak ada, cikgu. Saya cukup memahami apa yang cikgu jelaskan tadi dan saya pasti murid-murid di rumah juga sudah mengenali ciri-ciri induk ikan hiasan yang kita tahu untuk membiak yang jenis beranak ni, cikgu. Okey, baik, kita berehat dulu sebentar murid-murid. Kita kembali lagi selepas ini. KPM. Hai murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam slot menengah atas bagi mata pelajaran aquakultur dan juga haiwan rekreasi. Dengan itu Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Zoharizan. Cikgu, kita nak kena pasti ni kalau tengok ada banyak sangat ikan depan Ria ni, macam mana kita nak kena pasti yang jantan dan juga yang betina, Cikgu? Okey, bagus. Itu soalan yang baik dan itulah permulaan untuk kita menjalankan pembiakan ikan. Murid-murid sudah bersedia? Kalau murid-murid sudah bersedia, jom kita belajar sama-sama bagaimana kita nak membezakan jantina ikan. Okey.
Baik, yang pertama kita nak membezakan jantina ikan hiasan jenis beranak. Okey, setiap ikan dia ada perbezaan jantina ikan lah. Okey. Baik. Jadi kita ada 4 spesies ikan hiasan jenis beranak yang kita pelajari, iaitu ikan apa tadi? Ikan swordtail. Yang kedua adalah ikan apa? Ikan platy. Yang ketiga ikan guppy, dan yang terakhir sekali adalah ikan moli. Pandai. Okey, bagus. Okey, baik, inilah spesies ikan yang kita hendak tahu perbezaan jantinanya. Bagaimana nak tahu? Okey, yang pertama cikgu sebut satu persatu jenis ikan ya. Okey, iaitu perbezaan ikan guppy dahulu. Okey. Baik, kalau diperhatikan pada dua gambar ini, yang agak-agak yang manakah satu, yang mana jantan dan yang manakah satu betinanya. Agak-agak dia yang mana satu jantan dan mana satu betina. Kalau tadi cikgu ada bagi tahu Ria yang jantan tu badan dia kecil sedikit, cikgu. Okey, maknanya sebelah kiri saya. Sebelah kiri. Okey, baik. Okey, baik, kita tengok ini kalau sebelah kanan saya ni maknanya adalah ikan jantan lah, maknanya kiri Ria tadilah. Okey, ini adalah ikan jantan, manakala yang betina adalah sebelah kiri saya lah. Okey, baik. Kita boleh lihat perbezaan jantina ikan guppy ini. Yang pertama dari segi warna dia. Bagaimanakah warna tersebut? Di mana warna dia adalah dia pelbagai corak dan bentuk seperti percikan, percikan bintik-bintik atau jalur yang cantik dan menarik. Okey. Selain itu dia mempunyai sirip yang pelbagai dan warna yang berbeza sikit, pelbagai warna lah, dan juga saiz. Manakala yang betina, saiz badan yang kurang menarik dan satu warna, iaitu biasanya kelabu lah. Okey, itu adalah ciri dari segi warna untuk ikan guppy. Baik, dari segi bentuk badan. Bentuk badan yang jantan adalah ramping sedikit, manakala yang betina dia buncit sedikit. Okey. Dari segi saiz badan, yang jantan adalah lebih kecil, manakala yang betina adalah lebih besar sedikit. Okey. Dan akhir sekali, sirip anal. Sirip anal ini adalah kedudukan dia pada bawah abdomen dia, di mana sirip anal ini dia boleh ubah suai menjadi gonopodium, manakala sirip anal betina dia tidak boleh diubah suai. Okey, di manakah sirip anal tersebut? Baik, sini cikgu tunjukkan pada bahagian bawah ini untuk ikan jantan. Manakala ikan betina dia tidak, sirip anal dia tidak boleh diubah suai. Okey, kalau murid-murid perhatikan, di situlah terletaknya sirip anal dan boleh bezakan, alhamdulillah, ia adalah cukup baik. Okey, itu adalah ikan guppy. Kita pergi kepada ikan yang kedua, iaitu ikan moli. Okey. Baik, ini adalah merupakan dua spesies ikan moli. Okey, di sisi gambar ni pun kita dah nampak perbezaan dia. Okey, agak-agak Ria yang mana satu jantan dan yang mana satu yang betinanya. Kalau tengok yang tadi pun mestilah sama kan cikgu kan, yang betina mestilah perutnya buncit sedikit, cikgu. Pandai. Okey, bagus. Ini yang kita suka ni. Okey, baik. Di mana yang jantan adalah sebelah kanan saya dan yang betina adalah sebelah kiri saya lah. Okey. Baik, untuk ikan moli jantan, dari segi warna dia mempunyai warna yang terang, warna badan yang cantik lah. Okey, dan menarik lah. Manakala yang betina, warna badan dia adalah kurang menarik sedikit. Bentuk badan bagi moli jantan, perut yang ramping sedikit, manakala yang betina dia agak buncit lah sikit, buncit sikit. Manakala sirip anal dia sama seperti ikan guppy tadi, di mana sirip anal dia boleh diubah suai menjadi gonopodium. Okey, manakala yang betina tidak diubah suai lah. Okey. Baik, ini adalah ikan moli dan ini adalah menunjukkan sirip anal bagi ikan moli. Okey, nampak tak? Okey, kalau nampak, kita teruskan dengan ikan yang seterusnya, iaitu ikan platy. Baik, ikan platy. Ini ada dua gambar lagi. Jadi saya Ria mesti dah tahu dah. Jadi yang mana jantan, yang mana betinanya. Jadi saya teruskan sahajalah ya, murid-murid. Baik. Dua ikan ini yang mana jantan, yang mana betina, mari kita lihat. Okey, di mana sebelah kanan saya adalah jantan dan sebelah kiri adalah betina. Warna bagi ikan platy jantan dia lebih menarik dan cantik, manakala yang betina dia kurang menarik. Bentuk badan pula.
Yang mana jantan adalah ramping dan betina dia buncit macam tadi juga. Dan sirip anal juga untuk ikan platy dia boleh ubah suai menjadi gonopodium. Manakala yang betina tidak boleh diubah suai menjadi gonopodium. Okey, jelas ya? Jelas. Okey, kita ada ikan yang terakhir sekali. Ini ikan yang ketiga, iaitu yang terakhir adalah ikan ni saya tunjuk dulu dia punya sirip anal dia lah. Itu adalah sirip anal dia. Baik, ikan yang terakhir iaitu ikan swordtail. Sebab apa ikan dipanggil swordtail? Ini tengok gambar ni. Okey, gambar ni yang sebelah kanan tu ekor dia panjang ya, panjang. Dan yang betina tu ekor dia situ tak pernah nampak sikit. Dia sebenarnya dia bulat sikit yang belakang tu. Dia bulat sikit. Tapi ada perbezaan lain yang kita boleh lihat. Di mana mengapa ikan ini kita panggil dia ikan, kita bezakan sebagai ikan betina. Baik. Okey, ini adalah swordtail jantan sebelah kanan dan sebelah kiri saya adalah swordtail betina. Okey, ini adalah merupakan ciri-ciri untuk ikan swordtail. Baik, warna jantan cantik dan menarik, bentuk badan ramping untuk ikan swordtail jantan, manakala yang betina bentuk badannya adalah buncit. Okey, sirip kaudal. Okey, cuba kita perhatikan situ adalah sirip kaudal tu maknanya sirip ekor dia. Itu kita panggil sirip kaudal lah, yang bahagian ekor seolah-olah seperti pedang. Dia seperti pedang. Jadi jelas di situ dia adalah merupakan ikan jantan. Manakala yang betina dia pendek sedikit lah. Okey. Baik, yang terakhir sekali adalah sirip anal. Sirip anal diubah suai menjadi gonopodium. Okey, untuk jantan, manakala yang betina tidak boleh diubah suai menjadi gonopodium. Okey. Ini adalah sirip kaudal. Kalau murid-murid tidak jelas, tidak tahu, itu adalah merupakan sirip kaudal, di mana yang sirip kaudal jantan adalah panjang. Okey, panjang, dan sirip kaudal yang betina adalah pendek. Ini merupakan sirip anal dia. Okey, sirip anal dia. Dan juga ini sirip anal. Selain daripada itu, seperti mana yang cikgu beritahu tadi, sirip ikan ini kita boleh bezakan selain pada sirip kaudal ialah melalui perut dia. Perut jantan dia tak nampak apa-apa, ni kosong. Dan manakala yang betina dia ada nampak bintik macam hitam-hitam sikit. Sebenarnya itulah mata-mata anak ikan tu. Okey, baik. Ria dah tahu tentang perbezaan jantina ni. Di depan Ria tu ada pelbagai spesies ikan. Cuba Ria pilih antara banyak-banyak ikan tu, cuba pilih perbezaan jantina bagi ikan swordtail. Okey, Ria pilih ikan swordtail, cikgu. Ya. Boleh saya tutup dulu Boleh. cikgu? Supaya kita boleh nampak dengan lebih baik. Okey, ikan swordtail kita cari yang jantan. Kalau cikgu bagi tahu tadi, dia punya sirip kaudal dia lebih panjang. Ya, betul. Pandai. Okey, jom kita cari murid-murid. Saya rasa dah jumpa lah cikgu. Okey. Okey, sekejap ya. Dia lari lah cikgu. Okey. Okey, saya dah dapat cikgu. Cikgu dia melompat cikgu. Tala ke? Okey. Turun sikit. Sekejap ya. Okey. Saya cuba cikgu. Okey. Ni dia. Masukkan ke dalam akuarium tu. Ke dalam yang ni dah masuk dalam akuarium, yang lain ikan jantan. Okey, itu contoh yang ikan gapi ya. Okey, cuba cari yang betina pula. Yang betina. Okey, saya rasa yang ni lah cikgu. Okey, betul. Yang ni swordtail cikgu. Okey, swordtail. Okey, ini adalah ikan swordtail. Alhamdulillah, Ria pun telah berjaya memilih ya. Telah pun berjaya memilih, maka objektif kita pembelajaran untuk hari ini telah pun tercapailah untuk bahagian memilih mengenal pasti perbezaan jantina ikan swordtail, ikan hiasan jenis beranak. Okey. Okey, baiklah. Dan cikgu mungkin sedikit rumusan ringkas untuk kita punya segmen ni cikgu. Okey, rumusan ringkas dia di mana hari ini kita telah pun berjaya mengenal pasti perbezaan jantina ikan. Mudah-mudahan kita pelajar semua dapat membezakan jantina dan boleh melakukan pembiakan untuk peringkat yang seterusnya. Sebab kalau kita gagal mengenal pasti jantina ikan, dikhawatiri ikan itu tidak akan beranak dan mendapatkan hasil. Ini sangat merugikan kita lah. Okey, ingat tu murid-murid. Baiklah, kita nak berehat dahulu sebentar. Kita kembali lagi selepas ini.
KPM. Hai murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam slot menengah atas bagi mata pelajaran Aquakultur dan juga Haiwan Rekreasi. Baiklah Cikgu Zul Harizan, kita nak teruskan pula dengan penyediaan tempat, bahan dan juga alatan pembiakan. Silakan Cikgu. Terima kasih Ria. Baik murid-murid, hari ini cikgu nak bawa untuk semua sekali bagaimanakah kita nak sediakan bahan dan juga peralatan untuk melaksanakan pembiakan ikan. Kita kena tahu dahulu bahan dan juga alatan dahulu, barulah kita boleh menjalankan pembiakan ikan. Baik, di depan ni ada macam-macam aneka bahan dan alatan yang ada. Okey, baik. Cikgu terangkan dulu satu persatu. Okey. Penyediaan tempat, bahan dan alatan untuk pembiakan ikan hiasan jenis beranak. Okey. Okey. Bahan dia. Yang pertama adalah tumbuhan akuatik. Tumbuhan akuatik yang berwarna hijau yang dalam bekas itulah. Okey. Itu adalah tumbuhan akuatik. Baik, ini adalah fungsi ni cikgu akan maklumkan sekejap lagi. Kita kenal dahulu. Okey, yang kedua adalah garam. Ini adalah garam. Okey. Yang ketiga adalah anti-klorin. Okey, anti-klorin. Okey. Yang keempat adalah borang rekod. Okey, dan yang terakhir sekali adalah bahan uji klorin. Okey. Kelima bahan ini adalah penting untuk kita. Okey, jadi kita perlu tahu fungsi bagi setiap bahan ini. Okey. Fungsi bahan dan untuk pembiakan ikan hiasan jenis beranak. Pertama sekali adalah tumbuhan akuatik. Apakah fungsi tumbuhan akuatik di dalam pembiakan ikan hiasan jenis beranak? Baik. Yang pertama, dia fungsinya adalah untuk sebagai tempat perlindungan dan memberi persekitaran semula jadi kepada ikan tersebutlah. Okey, itu adalah fungsi tumbuhan akuatik. Baik, yang kedua adalah anti-klorin. Apakah fungsi anti-klorin? Baik, fungsi anti-klorin adalah untuk menyah klorin di dalam air. Di mana kalau kita tidak buat ujian, tidak meletakkan anti-klorin, ikan boleh mati andai kata air tersebut ada kandungan klorin. Okey, faham tak? Okey, baik. Yang ketiga adalah garam. Okey, garam ini digunakan untuk membasmi ejen penyakit dan merangsang pembiakan ikan. Okey, untuk merangsang pembiakan ikan. Yang seterusnya adalah borang rekod, di mana kita perlu merekod setiap aktiviti yang kita lakukan sewaktu menjalankan pembiakan. Dari segi kita uji airnya, bila dia akan melahirkan anak, berapa banyak. Ini adalah penting supaya kita tahu bahawa ikan tersebut mampu atau tidak memberikan pulangan kepada kita. Maksud cikgu, pulangan wang kepada kita. Baik, yang seterusnya adalah bahan uji klorin. Okey, bahan uji klorin juga sangat penting sekiranya kita menggunakan air pipe. Okey, menggunakan air pipe. Jadi dia adalah untuk menguji kandungan klorin di dalam air. Baik, tadi adalah bahan. Sekarang cikgu hendak terangkan tentang alatan. Okey? Okey, baik. Yang di hujung sekali, di hujung Ria lah, sebelah kanan Ria itu adalah sangkar lah. Okey, itu adalah sangkar. Yang kedua adalah aquarium. Okey, aquarium kita boleh pakai aquarium ataupun mana-mana bekas. Okey. Yang ketiga adalah berus sabut. Okey, di depan cikgu. Dan yang seterusnya adalah diometer. Diometer pun perlu untuk kita uji dia. Dan akhir sekali adalah pengudaraan, set pengudaraan. Baik, ini adalah merupakan peralatan yang sangat penting ya. Jadi apakah fungsi peralatan tersebut? Jadi dan akhir sekali adalah sauk. Baik, fungsi alatan untuk membiarkan ikan hiasan jenis beranak. Baik, pergi satu persatu, iaitu aquarium. Fungsinya adalah untuk sebagai bekas untuk menjalankan pembiakan ikan. Okey. Yang kedua adalah sangkar pembiakan. Sangkar pembiakan adalah untuk menghalang daripada ikan memakan anaknya sendiri. Ikan hiasan beranak ini boleh makan anak sendiri ya. Okey. Yang tiga adalah meter DO. Okey, meter DO fungsinya adalah untuk kita menguji kandungan oksigen di dalam air. Kalaulah ikan ini tidak cukup oksigen, dia akan mati ya. Jangan hairan dia ya. Kalau kita jumpa orang bertanya kepada kita, cikgu, kenapa ikan ini mati? Apabila orang itu menjawab ikan ini mati lemas, kita cengang-cengang. Sebenarnya betul ikan itu mati lemas. Sebab apa? Kalau kandungan oksigen kurang, ikan juga
boleh mati sebab ikan juga bernafas menggunakan oksigen melalui liang-liang insang dia. Okey, di insang dia tu ada globul-globul yang menyerap oksigen daripada air daripada air. Okey, jangan pelik Okey. Baik, yang seterusnya adalah set pengudaraan. Sebab itulah bila kita membiak ikan kita perlukan set pengudaraan. Apakah fungsi dia? Fungsi dia adalah untuk menambah kandungan oksigen di dalam air. Kalau kita tiap tambah, kemungkinan ikan itu tadi akan mati lemas. Kita tak naklah ikan itu mati lemas dan ini sangat rugikan kita lah. Okey. Seterusnya adalah tangguk kecil. Okey, tangguk kecil fungsi dia adalah untuk menangguk ikan lah. Okey, untuk menangguk ikan yang kita telah hasilkan ataupun menangguk induk ikan lah untuk kita campurkan dengan jantan dan betina semasa proses pembiakan. Okey. Berus ataupun span. Okey, berus atau span ini sangat juga penting sewaktu kita membasuh ataupun membersihkan kita punya akuarium bekas. Okey, inilah untuk membersihkan bekas membersihkan bekas. Okey, baik. Sekarang cikgu nak bawa semua murid-murid untuk mengetahui langkah-langkah penyediaan tempat pembiakan. Okey. Baik, yang pertama kita kenalah membuang sampah sarap dari dalam akuarium, bukan dalam akuarium, dari dalam akuarium. Maknanya kita, jangan kata membuang sampah sarap dalam akuarium. Itu salah. Sebenarnya dari akuarium tu kita buang sampah sarap tu dari akuarium. Maknanya sampah sarap daun ke apa ke kita keluarkan. Okey, kita membuang sampah sarap. Selepas kita buang, apa kita buat? Kita bersihkanlah dengan menggunakan garam. Depan tu tadi ada garam. Okey, kita bersihkan garam untuk membasmi ejen-ejen penyakit lah. Okey, seterusnya adalah membilas. Okey, membilas pembiakan, membilas bekas pembiakan dengan air yang bersih. Dah siap kita basuh, kita bilas. Pastikan betul-betul bilaslah dengan air yang bersih. Okey. Selepas itu adalah kita kering. Sama ada kita nak keringkan begitu saja ataupun kita hendak jemur. Okey. Seterusnya adalah letakkan akuarium di lokasi yang sesuai. Lokasi yang sesuai, iaitu kukuh dan tak diganggu, kurang gangguan. Kemudian memasukkan media pembiakan dan sangkar pembiakan. Okey, kita masukkan tumbuh akuatik dan juga sangkar. Seterusnya kita akan masukkan air yang baharu lah. Okey, air baru, lepas tu kita akan uji dengan kandungan klorin sama ada ataupun tidak. Okey, lepas itu barulah kita pasang sistem pengudaraan. Okey, baik, Ria, boleh tunjukkan saya tak macam mana dah faham langkah dia, step? Cuba tunjukkan kepada saya macam mana kita hendak menyediakan ni. Okey, cikgu, kalau tengok kita dah ada akuarium kat sini. Okey. Kita tinggal nak masukkan air je, cikgu, kan? Okey. Boleh masukkan air sikit? Boleh. Okey. Okey. Sikit je, cikgu. Sikit, jangan lebih. Kalau penuh apa jadi? Kalau penuh apa jadi, cikgu? Kalau penuh, ikan tu akan keluar. Jadi tak adalah fungsi sangkar pembiakan ini. Okey. Boleh ke Ria uji dulu tu? Uji kandungan klorin dulu. Okey, kita ambil air dalam akuarium ni untuk kita uji air ni berklorin ataupun tidak. Sikit saja, tak apa. Sikit je. Okey, sikit saja. Boleh, cikgu? Okey, boleh. Okey, boleh Okey. Ambil bahan uji. Bahan uji ada di depan. Sini bahan uji klorin. Okey. Okey. Murid-murid kalau ada dekat rumah bahan-bahan ni boleh cuba juga, cikgu. Boleh. Berapa titik ni, cikgu? Isi je, tak apa. Kita akan lihat perubahan warna. Kalau tak ada perubahan warna, bermakna air ini sesuai untuk diternak ikan lah. Ada ikan ke apa ke. Tak bertukar lah, cikgu. Tak bertukar. Okey, cuba pula yang dalam botol tu. Okey, so saya boleh masukkan balik ke? Okey, boleh masuk dalam ni. Okey. Okey. Bermakna air tadi tiada klorin. Okey, air tadi tiada klorin. Okey, cuba buat air yang dalam botol ni. Air dalam botol pula, cikgu. Okey. Masukkan yang murid-murid. Okey. Okey. Lepas tu kita masukkan bahan uji. Ya, betul. Klorin. Banyak sikit tak apa. Bertukar kuning lah, cikgu. Bertukar kuning. Apa maknanya bertukar kuning? Murid-murid, kalau bertukar kuning menunjukkan air ini ada klorin. Jadi kalau ada klorin macam ini, bagaimana cara kita hendak mengatasi dia adalah dengan menggunakan bahan anti klorin. Okey, boleh cuba Ria ambil satu.
Boleh. Oh, ini bermakna ada klorin lah, cikgu. Ya, ada klorin. Okey, kita ambil satu anti-klorin. Okey. Satu sudah memadai lah. Okey, satu saja ya. Okey, satu sudah. Okey, kita ambil. Kita tengok perubahan warna ya murid-murid. Okey. Okey. Jom kita tengok. Letak. Okey, goncang sikit. Okay. Wow. Dah berubah warna jernih lah, cikgu. Magic kan? Magic. Okey. Murid-murid, kalau sudah berubah warna, maknanya air tersebut telah pun tiada lagi kandungan klorin. Oleh itu, kita bolehlah untuk pelihara ikan. Untuk dibiarkanlah untuk proses yang seterusnya. Kebiasaannya murid-murid, 3 biji ini, anti klorin ini boleh buat untuk 1 tong sampah. Tong sampah tu sudah memadai. Okey. Ada yang nak tanya lagi? Oh, saya teruja, cikgu. Teruja. Sebab kiranya air yang kita dah letakkan anti klorin tadi tu, kita dah boleh masukkan ikan ke dalam ni. Ya, betul. Okey. Baiklah, itulah dia, dan saya pasti murid-murid di rumah juga teruja, cikgu. Ya. Apa kata kita rehat dahulu sebentar, kita kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Hai murid-murid, jom kita masuk kelas hari ini. Kita dalam slot menengah atas bagi mata pelajaran aquaculture dan juga haiwan rekreasi. Dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Zul Harizam. Kita nak teruskan cikgu dengan kaedah membiak dan hiasan jenis beranak. Cikgu, silakan. Okey, terima kasih Ria. Okey, murid-murid, hari ini kita nak sambung pembelajaran kita di mana kita akan belajar membiak ikan. Okey, kita dah tahu dari segi ciri, kita dah kenal jantina ikan, kita dah tahu cara untuk menyediakan tempat pembiakan dia. Jadi hari ini kita sambung kembali untuk membiak ikan. Okey, murid-murid. Okey, kaedah membiak ikan hiasan jenis beranak dan juga membiak ikan hiasan jenis beranak ni. Ini sangat pentinglah sebagai kita penternak dan juga ataupun pengeluar untuk ikan hiasan jenis beranak. Baik. Kaedah pembiakan adalah menggunakan kaedah semula jadi. Kita tidak menggunakan kaedah lain. Kecuali kalau ikan lain, kalau ikan air tawar, mungkin dia ada pembiakan lain lah. Ada 2 kaedah. Untuk pembiakan ikan hiasan jenis beranak, hanya satu saja untuk ikan hiasan jenis beranak, iaitu semula jadi. Baik, ikan apa yang kita hendak biak? Okey, kita ingat kembali, kita dalam KSSM, kita ada 4 spesies ikan. Iaitu ikan gapi, swordtail, platy dan molly. Okey, kita dah kenal semua jantina dia, kita dah faham jantan betina dia. Baik. Langkah untuk menjalankan pembiakan ikan hiasan jenis beranak. Baik. Langkahnya ialah yang pertama, penyediaan tempat pembiakan, contoh akuarium yang lengkap dengan sistem pengudaraan lah. Okey, yang tu kita dah siapkan kan? Okey. Okey, baik. Yang kedua, mengenal pasti induk yang telah diasingkan selama 2 minggu. Okey, yang tu induk yang kita telah asingkan selama 2 minggu, kita pilih berdasarkan ciri-ciri induk lah. Okey. Yang ketiga, melepaskan induk ke dalam sangkar pembiakan dengan kadar nisbah 1:4, iaitu 1 jantan 4 betina. 1 jantan 4 betina. Okey. Langkah yang keempat adalah kita menambah sedikit garam dapur, garam dapur. Okey. Yang kelima adalah induk betina akan melahirkan anak. Setelah induk betina akan melahirkan anak, dan yang akhir sekali benih kita akan asingkan lah. Okey, akan asingkan untuk proses yang seterusnya, itu mengasuh nanti. Baik, di hadapan kita ni ada akuarium yang telah pun siap lah. Betul. Okey, akuarium yang dah siap. Okey. Agak-agak apa lagi yang belum siap di sini? Okey, sebenarnya nanti kita akan tambah kemudian ya. Okey, baik. Akuarium yang telah diisi air oleh Ria tadi,
dan juga dah ada sangkar pembiakan dalam akuarium tersebut. Okey, baik. Langkah utama apa kita perlu buat tadi adalah kita dah sediakan air, dah sediakan tempat, maka kita akan kena pasti induk yang telah kita asingkan. Baik, di situ ada 2 akuarium kecil yang telah kita asingkan jantinanya dan telah kita pisahkan selama 2 minggu. Okey. Ya. Kenapa 2 minggu? Murid-murid ingin tahu? Baik. Kenapa kita pilih asingkan selama 2 minggu? Supaya kita nak mengelakkan daripada dia membiak tanpa mengikut jadual kita lah. Okey ya. Okey. Jadi kita lagi satu adalah untuk merangsangkan dia punya merangsangkan untuk dia membiak, untuk mengawan. Okey. Jadi Ria boleh melepaskan induk tak? Induk yang jantan 1, betina 4. Oh, mengikut nisbah yang cikgu bagi tahu tadi. Nisbah yang saya maklumkan tadi lah. Okey, ni betina dah ada 4 ekor dalam ni cikgu. Okey. Boleh ke kalau kita masukkan terus cikgu? Boleh. Okey, ke dalam sangkar perlahan dia ya. cikgu. Okey, perlahan. Okay, perlahan. Okey, ada 4 ekor ikan betina ya cikgu. Okey. Okey. Betul. Okey. Seterusnya kita ambil yang untuk induk jantan. Itu induk jantan. Seekor. Ya. Okey. Pilih yang terbaik yang jantan tu ya. Oh, pilih yang terbaik. Pilih yang terbaik. Okey, saya rasa yang ni terbaik cikgu. Okey, kalau pilih terbaik. Okey, betul. Okey, pandai. Okey. Lama cikgu. Okey. Okey, Boleh. kemudian kita masukkan tumbuhan akuatik. Tumbuhan akuatik. Yang ni masukkan terus juga okey, ke cikgu? Masukkan terus pun tak apa sebab dia air masih lagi Okey, air kita masih pakai boleh. saut lah, masuk. cikgu. Boleh. Dapat kasih sikit kepada akuarium. Ya. Ni untuk apa cikgu? Okey, tumbuhan akuatik untuk peringatan murid-murid adalah untuk merangsang dia dari segi persekitaran semula jadi. Okey. Okey, masukkan semua. Dia kena berapa hidupan ni cikgu? Harus ada di dalam ini. Okey, kita bagi dia penuh sudah memadai atau ada persatu pun memadai jangan terlalu banyak nanti pergerakan dia terganggu sebab akar tumbuhan akuatik ini juga berfungsi untuk melindungi anak ikan. Okey. Bila kita dah siap begini, kita jangan lupa untuk kita tambahkan lagi rangsangan untuk ikan ini membiak, kita kena masukkan sedikit garam dapur. Oh, garam pun perlu cikgu. Ya. Okey. Banyak ke cikgu? Kita perlu letak garam ni? Dia tak perlukan banyak, hanya secubit sahaja. Secubit garam ambillah sahaja. sedikit dengan menggunakan sudu tu ya. Okey. Agak-agak so, kita secubit. agak-agak secubit je lah ya cikgu Kalau terlalu banyak, akan menyebabkan ikan ini, air ini akan jadi masin, maka ikan ini boleh mati. Jadi kita hanya berhati-hati sedikit juga dengan penggunaan garam lah cikgu ya? Ya, kena berhati-hati ya. Okey, kalau tengok betul secubit cikgu banyak ni cikgu. Berkurang secubit, betul? Boleh. Okey. Letak tanpa perlu kacau? Tak perlu kacau. Okey. Nanti dia akan larut sendiri ya. Dia akan ada proses larutan sendiri. Okey, apabila kita dah siap semua, kita hanya perlu tunggulah. Okey, tunggu sahaja. Okey. Jadi apabila dah siap, mungkin dalam 2-3 hari ataupun kadang-kala kalau induk yang betul-betul cukup matang, dia akan terus melahirkan anak. Okey, dia akan terus melahirkan anak. Sebab itulah masa kita pilih induk, kalau induk tu yang dah ada mata-mata itu lagi baiklah. Ada tumpuk hitam pada bahagian perutnya itu menunjukkan anak-anak dia dah bersedia lah. Tapi kalau tidak ada, kita letak kat sini, dia akan mengawan. Macam mana proses dia mengawan? Murid-murid, proses dia mengawan di mana ikan jantan akan mengejar dahulu ikan betina. Okey, dia akan berlaku proses pengejaran antara jantan dan betina. Apabila proses pengejaran itu telah berlaku, apabila dia telah bersedia, induk jantan akan menjadikan sidik anal iaitu diubah suai menjadi gonopodium tadi, akan masuk ke dalam saluran pembiakan induk betina. Masa itulah sperma akan disalurkan ke dalam organ pembiakan yang betina. Okey. Jadi dah masuk. Okey. Ini adalah merupakan dah sekali kita kenalah membuat pemerhatian pada proses pembiakan. Sebab itulah kita kena ada borang rekod tadi kita rekod. Okey. Baik, ini adalah ilustrasi dia. Okey, ini adalah ilustrasi yang di mana kita telah pilih induk. Sekali lagi saya ulang, pilih induk. Lepas itu kita akan masukkan seperti Ria yang dah masukkan tadi. Okey. Kemudian induk ni dah bunting. Okey. Induk dah bunting.
Setelah dia bunting, dia akan melahirkan anak. Okey, melahirkan anak, kita isi garam. Okey. Kemudian anak itu kita akan tangguk dia dan bawa keluar untuk proses yang seterusnya, di mana kita akan memberi makan supaya ikan ni boleh membesar dan boleh mencapai saiz pasaran yang kita hendak. Berapa banyak yang kita perlukan. Oh, ni contohlah. Ini adalah benih. contoh. Bolehlah. Hari angkat. Ini adalah contoh anak-anak ikan hiasan jenis beranak yang kita boleh hasilkan. Okey. Okey. Kalau tengok cikgu, berapa ekor yang kebiasaannya ikan betina tu akan bertelur? Berapa ekor? Beranak. Beranak dia. Baik, kebiasaannya normal dalam dia paling tinggi pun maksimal biasanya adalah 50 ekor. 50 ekor. Jadi cuba bayangkanlah murid-murid, kalau ada 50 ekor, harga seekor. Kalau ikan gapi jenis purple mosaic, itu pun dah harga dekat RM20 seekor. Wow. Bayang kalau ada 20 ekor, Betul? banyak. Okey. Ada lagi Ria nak tanya kepada saya? Oh, satu lagi soalan cikgu. Mengenai pembiakan tadi, berapa lama ambil masa untuk ikan betina itu bunting? Ya. Okey, baik. Biasanya bergantung pada kematangan induk. Kalau induk yang betul-betul matang, dia sekejap saja. Okey. Murid-murid juga boleh menggunakan bahan-bahan yang terbiar untuk mengelakkan daripada kita, kalau tidak ada wang, kita boleh menggunakan seperti tong-tong cat. Bayangkanlah satu sekolah ada 5 tingkatan dan ada 4 kelas. Setiap satu kelas ada satu tong cat saja cukup. Jadi kalau 5 kali 4 ada 20 tong. 20 tong ni dibasuh kan, jadikan satu bekas untuk pembiakan ikan. Dah dapat jimat kos. Jadi ini adalah sangat menguntungkan untuk pelajar. Jadi dapatlah jimat wang dia dari segi membeli bekas seperti akuarium. Ini dapat jimat lah. Baiklah cikgu, rumusan untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, silakan. Baik, terima kasih. Baik, murid-murid, hari ini kita telah belajar tentang pembiakan ikan hiasan jenis beranak. Daripada kita tidak tahu, mengenal ciri-ciri untuk jadikan induk, akhirnya kita kenal ciri-ciri jadikan induk. Seperti mana Ria tadi telah pun mengenali ciri-ciri induk dan juga membezakan jantina ikan. Okey, jadi saya berharap murid-murid boleh menjadi seorang yang berjaya dalam bidang akuakultur dan haiwan rekreasi. Okey, baiklah cikgu. Macam mana pula dengan prestasi keseluruhan Ria hari ini, cikgu? Okey, baik. Dari segi keseluruhannya, alhamdulillah Ria berjayalah melakukan beberapa ni. Jadi itu dalam kategori cemerlang lah. Okay. Terima kasihlah kerana berjayalah menghasilkan induk, mengenal jantina ikan lah. Terima kasih cikgu. Dan mungkin murid-murid di rumah nak melakukan latihan pengukuhan di mana, cikgu? Di Pelantar Delima KPM. Okey, murid-murid boleh dapatkan di Pelantar Delima KPM. Okey, baiklah. Terima kasih cikgu kerana sudi menyampaikan ilmu yang cukup berguna kepada murid-murid pada hari ini untuk akuakultur dan juga haiwan rekreasi. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye.